والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tanmim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ini dapat meneruskan bacaan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi syarhi Arba'in An-Nawawiyah. Kita telah masuk pada hadis yang ke-11 dan mensambungan bagi syarahan Al-Imam Al-Jurdani radhiyallahu ta'ala anhu dalam manaqib Sayyidina Hasan ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa rawa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam 13 haditha. Sayyidina Al-Imam Hasan ibn Ali telah meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW sebanyak 13 hadis. Wa mata masmuman min zawjatihi Ja'data bintil Ash'ath. Beliau wafat diracun oleh istrinya sendiri. Sayyidina Hasan diracun oleh istrinya Ja'dah bintul Ash'ath. Aghraha alaihi Yazid ibnu Muawiyah. Jadi dia telah diupah oleh Yazid bin Muawiyah untuk membunuh Sayyidina Hasan. Wa wa'adaha an yatazawwajaha. Ini isteri yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Yazid berjanji akan berkahwin dengan dia. Kalau dia bunuh Sayyidina Hasan, selepas itu nanti habis iddahnya, maka dia akan mengahwini Ja'dah. Maka Ja'dah ni sanggup ni kerana dunia, kerana nakkan harta dan pangkat. Kerana Yazid waktu ni memerangi Sayyidina Hasan. Wa wa'adaha an yatazawwajaha, maka dia berjanji akan berkahwin dengan Ja'dah. Wa badzala laha 100,000 dirham. Dan dia telah menghabiskan hampir 100,000 dirham untuk diberikan kepada Ja'dah. Fafa'alat, maka dia melakukan perkara terkutuk tersebut. Famarida 40 yawman. Sayyidina Hasan sakit selama 40 hari. Wa mata sanata 50 ala ma alaihi al-akthar. Dan beliau wafat pada tahun ke-50. Ini menurut pandangan kebanyakan ulama. Faba'asat ila Yazid tas'aluhu fima wa'adaha. Maka kemudian setelah wafatnya Sayyidina Hasan, Ja'dah pergi kepada Yazid dan meminta kembali apa yang dijanjikan. Fa'aba. Maka Yazid kata apa? Yazid kata dia tak mau. Wa qala inna lam nardaki lil Hasan fanardaka li anfusina. Maksudnya, kalaulah kami tidak nardaki lil Hasan, maksudnya kalau bahasanya, kalau dengan Sayyidina Hasan pun kamu boleh lakukan sedemikian, maksudnya yang sebaik macam tu pun kamu boleh bunuh, kami redha kalau kata kamu duduk dengan kami, maksudnya gitu. Macam aku sanggup ambil kamu jadi isteri, dia kata. Orang sebaik Hasan pun kamu boleh bunuh. Kalau orang macam aku, macam mana aku boleh percaya, kata, kamu tak akan bunuh aku pula lepas ni. Akhirnya dibiarkan. Ini isteri yang dicelakakan oleh Allah. Inna lam nardaka lil Hasan fanardaka li anfusina. Wa ruwiya anna aqahu al-Husain dakhala alayhi faqala lah. Diriwayatkan bahawa saudaranya Sayyidina Hasan, iaitu Sayyidina Husain, telah masuk bertemu dengan Sayyidina Hasan, lalu berkata kepada beliau, ya akhi, man nattahimu? Faqala litaqtulah? Qala na'am. Qala in yakun alladhi adhun
wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila wa illam yakun huwa fala uhibbu an yaqtula bi bari'un. Jadi kata Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Husain kata, wahai akhi, man nattahim? Faqala litaqtulah. Kita nak tuduh siapa ni? Orang yang telah mengupah untuk membunuh kamu ni. Maka katanya Sayyidina Hasan tanya balik kepada adiknya Sayyidina Husain, litaqtulah, untuk kamu bunuh dia? Qala na'am, kata Sayyidina Hasan, kata Sayyidina Husain, ya, kena balas balik. Faqala in yakun alladhi adhun fallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. Kalau orang yang telah yang ingin membunuh aku tadi seperti mana yang aku sangkakan, maka Allah lah yang akan membalasnya dengan balasan yang lebih. Wa illam yakun huwa, kalau bukan orang tersebut, fala uhibbu an yaqtula bi bari. Dan aku tidak suka, dia kata, an yaqtula bi, maksudnya ada seorang dibunuh, dan ataupun an yuqtala bi, an yaqtula bi bari'un, maksudnya orang yang dituduh untuk membunuh aku tadi adalah orang yang tidak bersalah. Jadi kalau kata orang yang bunuh aku tadi seperti yang aku sangka, maksudnya Yazid lah. Itu yang Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam kata, kalau yang itu aku sangka, dia kata, Allah lebih berat siksaannya, dan Allah lebih wa ashaddu tankila, sama maksudnya kan? Dan kalau kata dia bukan orang yang dimaksudkan, maka aku tidak suka kalau dibunuh orang yang tidak bersalah. Orang yang tak bersalah tidak patut dibunuh. Jadi maksudnya diserahkan kepada Allah. Ini akhlaknya Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala lahu, maka dikata kepada beliau, qad tamam. Wa qala lahu qad arsaltu ila Aisyah an udfana fi baytiha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faradiyat fa idza ana muttu fatlub dhalika minha fa in tabat nafsaha fadfini fi baytiha wa ma adhunnu al-qawma illa sayamna'uk fa in kana fala tuzahimhum wadfinni fil baqi' fa inna li fi man fihi uswah ay qudwah. Maka dikata kepada Sayyidina Hasan, qad ursiltu ila Aisyah an udfana fi baitiha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faradiyat. Jadi telah diutuskan kepada Sayyidatina Aisyah untuk aku ditanam, untuk Sayyidina Hasan ditanam di rumahnya Sayyidatuna Aisyah, dalam biliknya Sayyidatina Aisyah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Aisyah redha dengan perkara tersebut. Maka kata Sayyidina Hasan, fa idza ana muttu, kalau aku mati, fatlub zalika minha, maka tuntut balik ataupun minta kembali kepadanya tentang perkara tersebut. Fa in tabat nafsuha fa in tabat nafsuha atau fa in tabat nafsaha, boleh juga. Kalau kata dia redha, fadfinni fi baitiha, maka tanamlah aku di dalam rumahnya, iaitu di sebelah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adhunnu al-qauma illa sayamna'uk, jadi tidaklah aku menyangka kaum ini melainkan mereka akan menghalang daripada perkara tersebut. Fa in kana fala tuzahimhum, kalau dihalang oleh sebahagian kaum, maksudnya siapa-siapalah pemerintah waktu tersebut, maka jangan kamu berperang dengan mereka, jangan kamu tuzahimhum, yakni berbalah bertembung dengan mereka. Fadfinni fil baqi', tanamlah aku di baqi', fa inna li fi man fihi uswah, karena aku dengan pada perkara tersebut terdapat padanya uswah ai qudwah, yakni contoh tauladan. Di Sayyidina Hasan sebaik mungkin dan mengelakkan daripada berlaku pertembungan pada ketika tersebut.
Tengok orang ni, krisis mula berlaku pada ketika ini di antara ahli keluarga Nabi SAW dengan sebahagian di kalangan kaum yang gilakan kuasa, yang inginkan pangkat dan dunia. Maka membenci keluarga Nabi SAW, menafikan hak keluarga Nabi SAW, dan Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu tidak berebut dengan perkara tersebut, malah menunjukkan contoh tauladan yang baik kepada umat seperti mana yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata, bila mana wafatnya Sayyidina Hasan, ini kata qala lahu, ni dia kata Sayyidina Hasan kepada Sayyidina Husain, maksudnya wa qala lahu qad arsaltu ila Aisyah atau ursiltu ila Aisyah. Ursila yursilu, ursil, yang telah aku utuskan kepada Sayyidina Aisyah. Tadi siapa yang sebut ni? Sayyidina Hasan sebut kepada Sayyidina Husain. Qala lah, hu kembali kepada Sayyidina Husain. Falamma mata, bila mana wafatnya Sayyidina Hasan, ja'a al-Husainu ila Aisyah fatalaba dhalika minha faajaba. Maka Sayyidina Husain pergi kepada Sayyidatina Aisyah dan meminta izin daripada Sayyidatuna Aisyah dengan perkara tersebut. Lalu Sayyidatina Aisyah mengizinkan. Falamma alima Marwan bidzalik, bila mana Marwan mengetahui tentang perkara tersebut, qala wallahi la yudfan hunaka abada. Tengok, Marwan tak bagi, dia kata tak akan boleh ditanam di situ selama-lamanya. Ni Marwan, ini keturunan ni lah Bani Umayyah, Umayyah, dia la yudfan hunaka abadan fabalagha dhalika al-Husain. Maka sampailah kepada Sayyidina Husain berita tersebut. Marwan waktu ni jadi pemerintah, jadi governor waktu ni di sini. Falabisa huwa wa man ma'ahu al-hadida. Sayyidina Husain bila dengar je berita tadi, Sayyidina Aisyah dah bagi. Kamu siapa dia? Dia nak halang perkara tersebut. Ni kata guna kuasa dia pada waktu tersebut untuk menghalang. Dan kebencian dia tadi kira orang panggil apa? Pada waktu ni di atas mimbar dikutuk keluarga Nabi SAW, di dalam masjid Nabi SAW, dimaki hamun keluarga Nabi SAW. Fabalagha dhalika al-Husain, maka sampai cerita tadi kepada Sayyidina Husain. Falabisa huwa wa man ma'ahu al-hadida, maka beliau dan juga pengikutnya memakai baju besi nak perang ni. Wa kadzalika Marwan wa man ma'ah, Marwan pun pakai baju besi juga. فبلغ ذلك أبا هريرة فانطلق إلى الحسين ونشده الله وقال له. Maka Sayyidina Abu Hurairah mendengar berita tersebut, lalu beliau terus pergi kepada Sayyidina Husain dan beliau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala di depan Sayyidina Husain, wa qala lah alaysa akhuka qad qala laka ma qala. Bukankah saudara kamu telah pesan kepada kamu dengan apa yang dia dah pesan? Itu jangan perangkan. Fala tuzahimhum. Kan Sayyidina Hasan dah pesan, kalau kata mereka akan menghalang. Tengok ni, wama adhunnul qaum, wama adhunnu al-qauma illa sayamna'uk. Aku tidaklah menyangka satu kaum ini, iaitu Marwan dan seumpamanya, melainkan mereka akan menghalangmu daripada melakukan sedemikian. Kalau berlaku peristiwa tersebut, fala tuzahimhum, jangan kamu berbalah dan berbantah dengan mereka dan berperang dengan mereka. Fadfinni fil baqi, Nabi kata, Sayyidina Hasan kata, tanam aku di baqi. Sayyidina Abu Hurairah datang ingatkan balik pada Sayyidina Husain, alaysa akhuka qad qala laka ma qala, falam yazal bihi hatta radiya bidafnihi bil baqi' ila janibi ummi. Maka Sayyidina Abu Hurairah duduk di tepi Sayyidina Husain, memujuk beliau, mengingatkan balik kepada beliau. Sayyidina Husain marah sungguh waktu ni, dan sehinggalah dia redha Sayyidina Hasan dimakamkan di Baqi' berhampiran dengan ibunya. Berhampiran dengan ibunya Sayyidatuna Fatimah, iaitu di bahagian depan sekali Baqi'. Kalau masuk kawasan Baqi', di kawasan Ahlul Bait, situlah makamnya Sayyiduna Hasan ibnu Ali. Ini cerita ni kalau kita pergi ke Madinah Al-Munawwarah, maka kita dapat gambaran, dapatlah gambaran kisah bagaimana peristiwa tersebut berlaku dan krisis pada waktu tersebut yang sangat getir, yang selalu dimainkan isunya oleh kelompok yang gilakan dunia, seperti Marwan dan seumpamanya ni. Semoga Allah Ta'ala
meninggikan darjat para ahli keluarga Nabi SAW. Dan Nabi dah sebut jelas-jelas dalam hadis kan. Nabi kata siapa yang mencintai Sayyidina Hasan dan Husain ini, maka aku mencintainya, dan cintailah mereka. Tapi mereka ni seolah tak ingat dah hadis-hadis tu, tak ingat dah kata ni Nabi sebut. Bagi mereka dalam bab ni tidak boleh untuk kompromi hatta dengan keluarga Nabi SAW, dan menganggap seolah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan juga ahli keluarga Nabi ini gilakan kuasa seperti mereka. Banyak kerosakan berlaku pada zaman tersebut. Wa min karamatihi radhiyallahu ta'ala anhu, di antara keramat Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam, ni karamah beliau, anna syakhsan taghawwata ala qabrihi fajunna. Ada seorang lelaki datang berak di makam dia. Ni tengok no? Kita pun jadi heran tengok. Orang sebaik beliau, cucu Nabi SAW, tak pernah kata dekat orang ingin kebaikan kepada umat, tapi kebencian sebahagian puak kepada beliau dan juga kepada ahli keluarga Nabi ni luar biasa. Ada orang bila kita tengok orang ni kasih dengan keluarga Nabi, terus dituduh Syiah. Syiah apa ke benda ni? Kita baca Arba'in ni, sebut asal keluarga Nabi saja, orang dia kata ni tasyayyuk, ni Syiah dan seumpamanya. Syiah apa? Ini dituntut dalam agama untuk kita mencintai keluarga Nabi SAW dan juga mencintai para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in keseluruhannya. Jadi jangan jadi seperti sebahagian pihak yang kalau cerita berkenaan dengan keluarga Nabi seolah-olah macam nak mengelak, takut orang kata dia Syiah. Malah lebih berat lagi, menyebut keluarga Nabi ini macam biasa, macam seolah-olah ni keluarga biasa yang tidak ada keistimewaan dibandingkan dengan yang lain. Kalau dikatakan guna hadis apa? Man batta'a amaluh lam yusri' bihi nasabuh, dalam Arba'in. Hadis ada dalam ni. Nanti akan sampai insya-Allah. Siapa yang amalannya yang batta'a bihi amaluh, siapa yang tidak cepatkan amalannya untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya tidak melakukan amal, lam yusri' bihi nasabuh, dia tidak akan dicepatkan oleh nasab keturunannya untuk masuk syurga. Jadi syurga bukan masuk dengan nasab, syurga masuk dengan amal, seolah kata macam tu. Tak kata para ulama, hadis tadi tidak menunjukkan sedemikian, dan hadis tadi Nabi maksudkan kepada yang berbangga dengan keturunannya, yang berbangga dengan kedudukan dan kehebatan keturunannya, melainkan keluarga Nabi SAW. Keluarga Nabi ada keistimewaan dia. Nanti akan disebutkan tentang perkara tadi pada bab yang nanti insya-Allah. Dan ini karamat Sayyidina Hasan. Anna syakhsan taghawwata ala qabrihi fajunna. Seorang lelaki telah buang air besar di kuburnya beliau, di makamnya Sayyidina Hasan, maka gila lelaki tersebut, jadi gila, fajunna. Faja'ala yanbahu kama yanbahul kalbu. Maka dia jadi menyalak seperti anjing. Summa mata, kemudian mati lelaki tersebut. Fasami'a min qabrihi wa huwa ya'wa. Dan dengar daripada kuburnya dia bunyi macam anjing. Na'udzubillahi ta'ala min saqatih. Jadi ini kita mohon doa pada Allah agar dilindungi kita semua daripada buruk akhlak sampai macam tu sekali. Sebab tu tak heran beliau mengenai ujian seperti datuknya dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok balik apa kesalahan, apa yang Nabi lakukan kepada kaum Arab pada waktu tersebut sehingga dibenci macam tu oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan yang memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua tahu kata Nabi ni akhlak paling mulia, al-amin, akhlak yang paling indah dan luar biasa. Tapi diperangi kenapa? Kerana kuasa semuanya. Kerana bimbang takut nanti Nabi SAW jadi ketua dan kemudian kami akan duduk di bawah, kami tak mau benda tu. Semua tu sebab tu je, tak ada sebab lain pun. Sama juga ni Marwan dan seumpamanya ni. Dan moga-moga kita tidak akan sentiasa redha dengan mereka ini, dan kita tidak akan bersama dengan mereka yang membenci ahli keluarga Nabi SAW. Minal wara'i tarku ma tashukku fihi.
Di antara wara' adalah meninggalkan perkara yang kamu syak padanya. Qala nafa'ana Allah Ta'ala bihi. Qala, ini kata Sayyidina Hasan, semoga Allah Ta'ala memberi manfaat kepada kita dengan beliau. Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay min kalamih. Ini aku menghafal daripada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Yani da' fi'lu amrin. Tinggalkan, kata Nabi. Maknanya apa dia? Maknahu utruk. Tinggalkan ma tadi isim mausul bimakna alladhi. Yaribu bifathi awalihi wa dhamm bifathi awalihi wa dhammihi min ar-rayb. Yaribu iaitu yaribu. Boleh baca juga yuribu. Boleh baca yaribu, boleh baca yuribu. Wa huwa syakku wa taraddudu fi syai'. Jadi da' ma yaribu atau da' ma yuribu. Maksudnya tinggalkan sesuatu yang menyebabkan berlaku taraddud, berlaku syak dalam hatimu. Wa qawluhu illa ma la yaribuk muta'alliqun bi mahzuf wujuban hal min fa'ilin da'. Jadi dia ta'alluq dengan ila ni, ila ada huruf jar. Huruf jar dia ada ta'alluq, dia ada tempat gantung dia dengan yang mahzuf wujuban. Hal wujuban hal min fa'ili da'. Dia hal kepada apa ni, fa'il pada da'. Ini da' anta. Jadi apa makna dia? Utruk الشيء الذي تشك في كونه حسنا أو قبيحا أو حلالا أو حراما حال كونك متوجها أو صائرا إلى الذي لا تشك فيه بأن تتيقن حسنه وحله. Ini maksudnya. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Maknanya tinggalkan. Utruk الشيء الذي تشك في كونه حسنا أو قبيحا. Tinggalkan sesuatu yang kamu syak padanya, sama ada dia baik ataupun tidak baik, halal ataupun haram. Hala kaunika mutawajjihan aw sa'iran ila alladhi la tashukku fihi. Hal keadaan kamu menghadap kepada perkara yang kamu tidak syak, iaitu dengan apa? Bi anta tayaqqana husnahu wa hillahu. Kepada perkara yang kamu yakin akan kebaikan dan halalnya perkara tersebut. Maksudnya tinggalkan perkara yang disyaki, tak pasti halal ataupun haram, baik ataupun buruk, dan hal keadaan kamu menghadap kepada sesuatu yang tidak syak lagi pada perkara tersebut, iaitu pada perkara yang diyakini kebaikan dan kehalalannya. Baik, wal amru lin nadbi. Tengok, wal amru lin nadbi. Jadi bila Nabi sebut da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, atau da' ma yuribuka. Tamam? Jadi al amru lin nadbi. Arahan di sini adalah sunnah. Sunat dilakukan. Lianna tawaqqiya syubuhati mandubun. Karena meninggalkan perkara syubhat itu adalah sunnah. Falau syakka fi tulu'il fajri fi Ramadan. Kalau seorang tadi syak, nah ni contoh kepada masalah syak ni. Kalau syak seorang tadi dengan terbitnya fajar pada bulan Ramadan, jaza lahu an yatasahhar. Tamam? Maka harus baginya untuk dia bersahur. Ini kalau orang ni syak pada tulu'il fajri. Dia syak ke tidak? Dia kata ni keluar fajar ke tak keluar fajar lagi ni. Maka dia harus lagi untuk bersahur. Kenapa? Li'annal asla baqa'ul lail. Kerana asal adalah masih kekal malam. Beza dengan buka puasa. Buka puasa tak boleh. Buka puasa kena betul masuk waktu. Kalau buka sebelum masuk waktu dengan keadaan tidak yakin dan tidak pasti, maka wajib qada puasa tadi. Walakin al-afdalu lahu adla yatasahhar. Tapi yang afdal pada waktu ni apa dia? Dia tidak bersahur. Dia tidak bersahur pada waktu tersebut kerana dia telah syak pada waktu itu. Walau ra'a syai'an fi yadi insanin. Summa ra'ahu fi yadin akhar wa za'ama annahu ishtarahu minhu aw wakkalahu fi bay'ihi jaza li hadzal ra'i syira'uhu minhu. Kalau kita tengok ada sesuatu di tangan seseorang, ini milik orang lain,
kemudian dilihat perkara tadi ada kat orang lain pula lah. Dan orang tadi mengaku bahawa dia telah membeli daripada orang yang kita tengok barang tu ada di kawan tadi, ataupun dia telah wakilkan untuk menjualnya. Ni barang ni tuan, ni tasbih ni kita tengok ada dekat fulan. Kemudian tak lama lepas tu tengok tasbih ni ada dekat seorang lagi pula. Kalau tu lah ni tasbih tak apalah, dia banyak kan, contoh kita bagi. Tak ada tasbih tu melainkan hak tu saja, enggak ada ke orang lain pula. Tu kita kata ni bukan ada dekat kawan tu ke dulu. Mungkin dia curi. Dia tak, memanglah dia tu punya, tapi saya dah beli kat dia. Ataupun dia wakil kat saya suruh jual. Kalau kata macam tu, boleh tak kita beli daripada tuan tadi, orang yang kita tengok ada di tangan dia sekarang tu? Harus kita membelinya. Walakin al-afdalu lahu adamu syira'i hatta yatayaqqana sidqahu. Tamam? Jadi kalau kata yang lebih afdalnya tidak dia beli sehingga dia yakin benarnya orang tadi memang sungguh dia beli daripada kawan tadi, bukan curi. Faham tak? Walau da'ahu fasiqun liwalimatin jazat ijabatuh. Kalau seorang yang fasik panggil kita untuk kenduri kahwin, wajib pi. Ini ada seorang fasik mai jumpa kita, kata ni saya wakil daripada tuan rumah untuk panggil tuan pergi ke kenduri kahwin anak dia contoh. Baik, maka harus kita menerima jemputan tersebut. Wal afdal adamuha li'annahu la yattaqi al-haram. Ataupun kita kata bukan ni, di sini maksudnya sini apa dia? Fasik memanggil kenduri ke rumah dia. Dia fasik, tu dia panggil kenduri di rumah dia. Dia kata saya nak jemput tuan mai rumah, saya ada kenduri kahwin. Haruskah kita terima? Harus kita terima panggilan tersebut, tapi afdalnya kita tidak menerima panggilan tadi. Maksudnya kita tak pi. Kenapa? Li'annahu la yattaqi al-harama. Karena dia tak jaga diri daripada perkara yang haram. Dia tak jaga daripada yang haram. Jadi kita pergi makan benda haram pula. Kerana dia fasik. Mungkin dia kerja benda yang tak elok dan seumpamanya. Wa qila auha Allahu ila Dawud alaihi salam. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Sayyidina Daud, qul li bani Israel inni la anzuru ila salatikum wala siyamikum. Katakan kepada Bani Israel, ni Allah firman kepada Nabi Daud, sesungguhnya aku tidak melihat kepada salat mereka dan puasa mereka. Walakin anzuru ila man syakka fi syai'in fatarakahu li ajli. Tetapi aku melihat kepada orang yang kalau dia syak dengan sesuatu, maka dia tinggalkan perkara syak tersebut kerana aku, kata Allah. Zalikal ladzi uayyiduhu ay uqawwihi. Ini orang yang akan aku kuatkan binasri dengan pertolonganku, wa ubahi ay ufakhiru bihi malaikati. Dan ini yang aku akan banggakan kepada malaikatku. Ini orang yang meninggalkan perkara yang disyaki. Bagi yang tidak. Thumma inna hadzal haditha qa'idatun min qawa'idid din. Hadis ini adalah kaedah daripada agama, wa aslun fil wara'i alladhi alaihi madarul yaqin. Ini asal kepada wara' yang merupakan madar al-yaqin, iaitu tempat asalnya yaqin. Bal qala ba'duhum al-wara'u kulluhu fi tarki ma yaribu ila ma la yarib. Jadi wara' itu seluruhnya adalah meninggalkan yang padanya syak kepada yang tidak syak kepadanya. Sesuatu yang tidak syak kepada yang satu yang syak kepada yang tidak syak. Wa qala al-Askari law ta'ammala al-huzzaq hadha al-hadith la tayaqqanu annahu qad istaw'aba kull ma qila fi tajannub ash-shubuhat. Kalaulah seorang ta'ammul, seorang yang bijak, huzzaq maksudnya yang bijak, melihat, meneliti hadis ini dengan baik, maka mereka akan yakin bahawa annahu qad istaw'aba kull ma qila fi tajannubi syubuhat. Dan dia akan yakin bahawa dia telah mendapatkan keseluruhan daripada perkara yang disebutkan tentang meninggalkan sesuatu yang syubhah. Wa qala Hassan ibnu Abi Sinan ma syai'un ahwanu min al-wara'.
idza rabaka syai'un ay syakkakta fihi fada'hu wa hadha innama yashulu ala man sahhalahu Allahu alaihi. Jadi ma syai'un ahwana, bukan ahwana min al-wara'. Kata Hassan bin Abi Sinan, ma syai'un ahwana min al-wara'. Tidak ada sesuatu yang lebih ringan daripada wara'. Idza rabaka syai'un, kalau sesuatu itu jadi syak bagi kamu, fada'hu, tinggalkan perkara tersebut. Hadza innama yashulu ala man sahhalahu Allahu alaihi. Ini akan dimudahkan kepada orang yang dimudahkan Allah kepadanya. Wa min thamma, karena daripada sebab tu, tanazzaha Yazid ibn Zurai' an 500,000 min mirathi abihi falam ya'khudha. Ini Sayyidina Yazid ibn Zurai', beliau meninggalkan 500,000 dirham. Ya, an 500,000 min miras, daripada tinggalan miras abunya, bapaknya, dia tak ambil. Kenapa? Lianna abahu kana yali al-a'mala lis-salatin. Karena ayahnya bekerja dengan sultan pada waktu itu. Dia kata ni harta campur ni dengan wakaf dengan apa semua kan ni, saya bimbang, kata dia. 500,000 dirham tidak diambil oleh beliau. 500,000 no, kan sikit. 10,000 dirham semalam pun berkelahi habis dah. Ya, berkelahi berapa ringgit dia tahu. 300 ke 80 ringgit ke berapa kan. Ni 500,000 dirham ditinggalkan oleh beliau kerana wara'. Wa qila li Ibrahim bin Adham, tengok, dikatakan kepada Sayyidina Ibrahim bin Adham, ala tashrab min ma'i Zamzam, kenapa kamu tak minum air Zamzam? Faqala law kana li dalwun la syaribtu, kalau ada bekah aku akan minum. Asyara ila anna dalwa min mali sultan wa huwa mushtabihun. Dan kenapa? Karena waktu tu di Mekah, bekah air yang untuk minum air Zamzam tadi adalah daripada bekahnya sultan. Duit tu duit daripada raja pada waktu tu di Mekah. Jadi dia tak minum. Dia kata ayat duit yang dibeli cawan ni mustabih. Tak tahu duit daripada mana. Sebab tu dulu di Mekah, Mizak tu tempat pancur mah tu, dekat Kaabah tu, pancur mah tu dulu memang mah betul ya. Mah tulin. Satu dibuat memang daripada mah. Diletakkan di Kaabah. Tiap-tiap kali letak hilang. Tiap kali letak hilang. Akhirnya raja bincang dengan para ulama macam mana nak buat ni. Maka kata kena guna duit wakaf, jangan guna duit sultan. Kerana duit sultan padanya benda yang ishtibah, macam-macam campuran. Maka akhirnya ditukar kepada duit wakaf dan tidak hilang sampai lah. Hanya ditukar saja. Itu berlaku bila dah lama tukar, tak di muzium ataupun diproses balik, jadi balik yang baru. Dan itulah seterusnya. Tak hilang lah. Kenapa? Karena berkat wakaf. Warahana Ahmad bin Hanbal satlan lahu inda baqalin di Makkah. Dia baca dengan ni. Satlan, no? Naam, satl. Itu bekah, no? Dia bekah macam dalwun, dari macam mangkuk juga, macam apa ni, cawan tu. Jadi Sayyidina Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad, rahana, telah menggadaikan satlan lahu inda baqal. Ini dia gadaikan bekas tadi kepada baqal. Ini tukang kedai inilah. Falamma arada fikakahu akhraja baqalu lahu satlain wa qala khudh ayyuhuma lak. Jadi bila mana dia nak tebus balik gadaian tadi, Imam Ahmad maksud pergi berhutang lah ni. Dia kata aku nak berhutang dengan kamu, jadi ini saya jadikan sebagai gadaian. Nanti kalau kata saya bayar hutang nanti akan dapat balik benda tu. Tamam. Maka bila nak pergi ambil, maka tuan kedai ni bawa keluar dua-dua. Ada dua rupanya bekah yang sama macam bekah Imam Ahmad juga. Bila bawa keluar letak, Imam laki tadi kata, bakal tadi kata apa?
lahu satlain, dia kata dia ada dua itu, wa qala khudh ayyuhuma lak, ambillah mana-mana satu yang sama aja. Wa qala Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, ashkala alayya satli huwa lak. Saya dah tak cam dah mana satu yang aku punya, ambillah dua-dua sekali. Yang aku pun ambil juga, kata. Qala al-baqalu satluka hadha. Nampak nah? Kata baqal tadi, satluka hadha, sebenarnya ni hak bekah kamu. Yang ni bekah orang lain punya. Wa innama aradtu an ujarribaka. Aku sebenarnya nak test kamu ya. Oh, jenis perangai, no. Jenis test orang ni. Nak test Imam Ahmad betul. Faqala la aqudhuhu wa tarkuhu indahu wa tarkuhu indahu wa tarakahu indahu wa madha. Patutnya tak letak dalam kurungan. Wa tarakahu indahu wa madha tu sebenarnya tak letak dalam kurungan, sebab tu jadi baca qala. Tak, la aqudhuhu saja cukup. Yang merah tu diletak di belakang. Maka Imam Ahmad kata, aku tidak akan ambil lagi benda tersebut, dan ditinggalkan di sisi baqal tadi dan dia berlalu. Ini akhlaknya Imam Ahmad. Katanya Imam Ahmad ini orang yang sangat kuat mengikuti sunnah Nabi SAW. Dia tak pernah makan temikai. Imam Ahmad tak pernah makan temikai. Kenapa dikatakan, bila ditanya kenapa tak makan temikai, katanya kerana saya tak tahu Nabi makan macam mana. Nabi mula belah mana, dia tak tahu, maka akhirnya tidak makan. Wa qila inna tanawul asy-syubuhat yu'mi qulubul mu'minin. Mengambil benda syubhat ni akan menyebabkan butanya hati golongan mukminin. Syarimi. Wa yansha'u minhu a'mal al-mazmumah. Yansha' minhu a'mal mazmumatan tukhalifu a'mal as-salihin. Dia akan menyebabkan terbitnya perbuatan yang mazmumah, bercanggah dengan amalnya orang-orang yang saleh. Ini kalau orang ambil benda syubhat banyak sangat, dia akan membutakan hati golongan mukminin dan akan terbit perangai buruk, bercanggah dengan amalnya orang-orang saleh. Dan insya-Allah malam ni, petang ni kita akan sambung wa hukiya an Ahmad bin Nasr ad-Daqqaq, tentang orang panggil apa? Akhlak mereka meninggalkan perkara yang syak dan waraknya mereka dengan urusan kehidupan mereka. InsyaAllah kita akan baca pada petang ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.